Jenama keluarga Malaysia mampu disebar luas. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Usni Mahmud dalam Berita Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar membentang usul menangguh pemilihan timbalan yang diketua Dewan Rakyat bagi menggantikan Datuk Seri Azalina Othman Said yang meletak jawatan. Pemilihan yang sepatutnya dibuat hari ini ditangguh ke mesyuarat kedua penggal keempat Parlimen ke-14 bulan hadapan. Menurut Peraturan Mesyuarat 90/2 dan dengan persetujuan Tuan Yang di-Pertua, saya mengemukakan usul untuk merhentikan kuatkuasa Peraturan Mesyuarat 6, iaitu bagi menangguhkan pemilihan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat seperti perkara nombor 1 yang telah tertera dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini. Usul itu kemudian disokong Ahli Parlimen Arau yang juga Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidin Kasim. Datuk Seri Wan Junaidi berkata penangguhan tersebut bagi memberi laluan kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi menambah seorang lagi timbalan Speaker Dewan Rakyat kepada 3 yang mungkin seorang daripadanya daripada pembangkang. Pindaan itu akan membabitkan perkara 57/1/B bagi menambah jumlah timbalan Speaker daripada 2 kepada 3. Salah seorang daripada speaker yang 3 nanti setelah diluluskan akan disandangkan oleh pihak daripada pembangkang, tidak kisah siapa jadi kerajaan. Daripada pihak pembangkang ada seorang timbalan speaker. Itulah hasrat kerajaan untuk menangguh. Dan saya sebenarnya sudah berbincang dengan pihak AG supaya pindaan ini dibawa kalau dapat di penghujung sesi ini bacaan kali pertama dan diluluskan pada sesi pada bulan Oktober nanti. Pindaan berkenaan diluluskan sebulat suara. Jenama keluarga Malaysia mampu disebar luas menerusi pelan terperinci menerusi penglibatan golongan belia, dan ketika sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari mengharapkan jaminan kerajaan kepada generasi muda menerusi konsep keluarga Malaysia. Yang paling penting kepada golongan belia dan anak muda ialah bagaimanakah kerajaan pada hari ini boleh menjamin masa depan mereka. Soal pekerjaan, soal pembelian rumah pertama mereka dan sebagainya. Itu agenda yang paling penting. Jadi master plan ataupun suatu plan yang sempurna perlu untuk dibentangkan oleh kerajaan. Apakah yang dimaksudkan meraihkan suara anak-anak muda? Pandangan yang disuarakan itu merujuk kepada celahan Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan sebelum itu. Saya mencadangkan kepada kerajaan ini melalui Kementerian Perpaduan khasnya supaya didefinisikan secara terperinci keluarga Malaysia, dan kemungkinan ada klinik keluarga Malaysia, ada kedai keluarga Malaysia, ada sekolah keluarga Malaysia, ada apa-apa yang menggunakan jenama keluarga Malaysia supaya keluarga Malaysia itu boleh disebarluaskan dan menjadi jenama yang cukup bagus. Sebab konsepnya secara asas sudah bagus, cuma kita menunggu perincian pendetilan terhadap konsep yang bagus itu. Kementerian Kesihatan KKM diharap dapat menangani masalah penularan varian Delta yang menyebabkan lonjakan kes jangkitan harian COVID-19 di Sarawak. Menurut Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, walaupun penularan kes melibatkan pesakit kategori 1 dan 2, situasi tersebut tidak seharusnya dipandang ringan. Imunisasi dilihat berkesan dalam mengurangkan gejala lebih teruk pada pesakit akibat jangkitan COVID-19. Tetapi
terhadap golongan yang belum divaksinasi di luar sana yang perlu dilindungi. Tinggilah harapan kami di Sarawak agar Kementerian Kesihatan dapat mengendalikan penularan varian Delta ini. Pada sesi perbahasan titah diraja itu juga, Dr. Robert Lawson mahu infrastruktur asas seperti perkhidmatan pembankan di Sarawak diperkasa bagi memudahkan penerima bantuan khas COVID-19 khususnya golongan B40 luar bandar memanfaatkan bantuan tersebut. Bagi mengatasi masalah ini, ingin saya gariskan beberapa cadangan seperti berikut. A. Mohon kerajaan menyediakan lebih banyak kemudahan bank bergerak di luar bandar. B. Mohon dibuka lebih banyak cawangan BSN di pekan-pekan kecil luar bandar. C. BSN perlu naik taraf sistem perbankan dan menambah kaunter sedia ada. D. Mohon agensi pelaksana bantuan pada rakyat untuk memastikan penerima bantuan ada akaun bank. E. Mohon kerajaan mempertimbangkan agar voucher bantuan dapat ditunaikan di bank-bank selain BSN atau di kemudahan kerajaan seperti Pejabat Pos dan Rural Transformation Centre RTC. Prihatin tanggungjawab dipikul petugas kesihatan di Pusat Pemberian Vaksin PPV, kerajaan disarankan menaikkan jumlah allowance mereka dan ia memandangkan allowance semasa diterima hanya RM300 jika bertugas kurang 15 hari sebulan dan RM600 sekiranya bekerja lebih 15 hari bagi tempoh sama. Ketika membahaskan titah diraja, Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Fasiah Muhammad Fakih mencadangkan agar jumlah tersebut dinaikkan agar setara dengan tugas yang dipikul. Beliau mencadangkan kenaikan sebanyak RM500 kepada petugas yang bekerja kurang 15 hari sebulan, manakala RM1,000 diberikan kepada petugas bekerja melebihi 15 hari sebulan. Saya mendapat maklum balas daripada pegawai perubatan bahawa kadar allowance adalah tidak setara dengan bebanan tugas di pusat pemberian vaksin. Dan selain waktu bertugas yang lebih panjang dan bilangan pesakit yang ramai, saya ingin mencadangkan agar kerajaan nimbangkan kadar allowance COVID-19 ini dinaikkan kepada RM500 jika bertugas kurang daripada 15 hari sebulan, kepada RM1,000 jika bertugas melebihi 15 hari sebulan. Hapuskan kartel jika itu punca kenaikan harga. Kesan itu ditujukan kepada kementerian berkaitan berikutan rungutan rakyat berhubung kenaikan melampau harga barangan termasuk harga ayam di pasar basah yang kini mencecah RM10 sekilogram. Hakim Mas Ahmad Fadli Syari berkata telah tiba masanya kementerian terlibat bertindak tegas bagi memastikan rakyat boleh membeli dan memiliki barangan dengan harga berpatutan. Bukan setakat ayam mahal, harga binaan pun mahal, harga barangan keperluan pun mahal. Mana nak letakkan muka kita nak berdepan dengan rakyat? Kita bercakap soal kebajikan rakyat. Mana puncanya harga ayam ni menjadi mahal? Kalaulah di sana adanya isu-isu yang melibatkan kartel, kita dimaklumkan ada. Allah alam, perlu penjelasan. Kalau ada isu melibatkan kartel berkenaan dengan dedak dan sebagainya, ini masanya untuk kita hapuskan segala kartel-kartel yang ada ini dan kita pastikan bahawa rakyat boleh memiliki harga barangan ini yang sesuai dengan mereka. Ahmad Fadli berkata demikian pada sesi perbahasan titah diraja. Kerajaan disaran terus memperkasakan program pembangunan wanita seiring dengan perkembangan semasa. Ia penting bagi memastikan golongan itu tidak ketinggalan dalam proses kemajuan ekonomi dan sosial negara. Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Muhammad Dun berkata golongan wanita perlu dibekalkan dengan ilmu kemahiran dan sistem sokongan yang ampuh agar mereka berpeluang menjana pendapatan dan dalam masa sama memainkan peranan hakiki dalam keluarga. Kepada semua kementerian untuk mengambil inisiatif dalam memperbanyakkan peluang kepada kontraktor wanita untuk mendapatkan kerja-kerja di kementerian masing-masing. Selalunya kalau tadi disebutkan oleh Muar bahawa yang dah berpengalaman, yang lebih dewasa yang diberikan peluang untuk kerja-kerja di kementerian-kementerian. Tapi yang lebih sedih lagi, wanita itu ketinggalan.
langsung mereka akan dilihat dengan mata sebelah saja. Jadi saya meminta dalam ruang dan kesempatan ini supaya wanita diberikan peluang sebagai kontraktor untuk mendapatkan kerja-kerja di kementerian masing-masing. Dan saya berharap tindakan ini akan diambil, dan saya mohon supaya Kementerian Wanita memantau keadaan ini, memantau pendekatan ini, memantau memastikan pelaksanaan ini dapat dibuat dan dapat memberikan impak yang baik, impak yang berkesan kepada kontraktor-kontraktor wanita kita yang ada di luar sana. Wakil wanita dilantik menganggotai jawatan kuasa Pelan Pemulihan Negara bagi memastikan isu dan keperluan wanita diambil kira dalam menentukan plan selanjutnya. Saya ingin mencadangkan juga supaya semua jawatan kuasa yang diwujudkan mestilah melibatkan kaum wanita sekurang-kurangnya 30%. Datuk Azizah dalam perbahasan Titah Diraja turut berkata lebih ramai wanita diperlukan dalam membuat keputusan dan aktiviti politik. Ia bukan sahaja berkait isu kesaksamaan gender, malah perjuangan mengangkat suara wanita dan hak kaum itu secara menyeluruh. Bertemu kembali. Keputusan membuka semula 11 sektor ekonomi di negeri-negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN adalah wajar. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ia dibuat dengan mengambil kira data penilaian risiko serta peningkatan jumlah penerima vaksin yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan SOP yang ketat turut dilakukan di semua sektor terlibat termasuk hanya membenarkan pelanggan yang lengkap divaksinasi sahaja masuk ke premis dan pekerja-pekerja juga perlu lengkap menerima 2 dos vaksin. Langkah mengurung rakyat tidak lagi dilihat sebagai sesuai, malah dikuatiri mendatangkan lebih banyak implikasi termasuk kesihatan mental. Sekaligus kita perlu memberi keutamaan dengan membuka sektor ekonomi. Pembukaan ekonomi bukan sahaja dapat membantu mempercepatkan pemulihan ekonomi, malah memberikan peluang dan ruang untuk rakyat memperbaiki hidup. Tambahnya, anggota masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing untuk menjaga diri mereka bagi mengelakkan daripada dijangkiti pandemik COVID-19. Penguatkuasaan undang-undang dan pemantauan SOP oleh pihak kerajaan sahaja juga tidak cukup tanpa kerjasama semua pihak untuk patuh kepada SOP ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jempol Datuk Muhammad Salim Sharif pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Perdana Menteri turut memaklumkan dasar dan strategi meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat, khususnya kumpulan isi rumah miskin dalam kalangan B40 akan diteruskan. Jelas beliau, bantuan bersifat jangka pendek sudah dilaksana, antaranya menyediakan moratorium bayaran balik pinjaman bank, diskaun bil utiliti, bantuan subsidi upah dan bantuan tunai. Justru tumpuan kini terarah kepada strategi bantuan jangka sederhana dan panjang. Kita memberikan latihan keusahawanan untuk latihan reskilling dengan upskilling supaya mereka diberi ruang selepas itu untuk menambahkan pendapatan ataupun mencari punca pendapatan yang baru. Begitu juga dengan kalau nak memulakan perniagaan, mereka mesti mempunyai sedikit modal. Startup business mesti diberikan kepada mereka. Jadi sebab itulah kita menyediakan, BSN menyediakan modal tu startup dia punya bisnes, MARA pun menyediakan, dan yang lebih penting adalah untuk long term, iaitu membuka semula ekonomi. Jadi inilah yang kita jangka apabila kita buka ekonomi, maka peluang mereka untuk mendapat pekerjaan, untuk memulakan perniagaan, boleh membantu mereka untuk meneruskan hidup, dan kita percaya akhirnya jurang kemiskinan ataupun peratusan kemiskinan itu dapat kita kurangkan.
Beliau menjawab pertanyaan Wakil Puat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terdahulu, Perdana Menteri memaklumkan pendapatan purata kasar bulanan isi rumah di Malaysia turun 10.3% daripada RM7,901 pada 2019 kepada RM7,089 tahun lalu. Laporan anggaran pendapatan isi rumah dan insiden kemiskinan pada Ogos 2021 turut menyatakan insiden kemiskinan meningkat kepada 8.4% tahun lalu berbanding 5.6% pada 2019. Ekonomi Malaysia juga menguncup 5.6% tahun lalu disebabkan pandemik COVID-19. Malah kira-kira 600,000 isi rumah daripada kumpulan M40 berpendapatan antara RM4,850 dan RM10,959 sebulan jatuh ke kumpulan B40. Kerajaan bersedia mempertimbang cadangan melaksana moratorium pinjaman bank tanpa faedah teraru bagi membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri berkata cadangan tersebut akan dibincangkan bersama Menteri Keuangan. Moratorium dengan faedah teraku menyebabkan peminjam perlu membayar kadar faedah teraku yang tinggi selepas tempoh moratorium berakhir. Terima kasih Yang Berhormat. InsyaAllah cadangan daripada Yang Berhormat tersebut kita akan bincang dengan Menteri Keuangan. Ya, kita faham situasi yang dihadapi oleh rakyat. InsyaAllah kita akan cuba membantu sebaik-baiknya. Penjelasan itu menjawab pertanyaan Ahli Pontian Datuk Seri Ahmad Mazlan mengenai langkah kerajaan mengatasi isu hutang isi rumah di Malaysia yang meningkat 5.5% ketika pandemik COVID-19. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan unit penghantaran pantas bagi menyelaras dan mengendalikan penghantaran segera unit rawatan rapi ICU modular dan kemudahan oksigen ke hospital di negeri-negeri yang mungkin mengalami peningkatan mendadak kes COVID-19. Perkara itu dimaklumkan Menterinya Khairy Jamaluddin. Saya ingin maklumkan bahawa mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di Sabah, mungkin kita akan melihat dari masa ke semasa ada negeri yang akan melihat peningkatan kes dan juga memerlukan kemudahan oksigen. Dan di samping kita memastikan bahawa katil yang tetap yang mempunyai kemudahan pipe in oksigen itu jumlah dia selesa, tapi Kementerian Kesihatan Malaysia akan menubuhkan satu rapid deployment unit di mana modular ICU boleh dihantar dengan cepat, oksigen boleh dihantar dengan cepat kepada mana-mana negeri yang selepas ini mungkin akan mengalami a spike of cases dengan izin sekiranya varian-varian baru muncul. Jadi isu ini kita akan pastikan bahawa tidak berlaku seperti mana dahulu di mana tidak ada katil yang mempunyai kemudahan oksigen yang mencukupi. Penjelasan itu menjawab pertanyaan Wakil Sempurna Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Dalam pada itu, Khairy memaklumkan kementeriannya menyasar nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk pada kadar 2.08 pada akhir rancangan Malaysia ke-12. Ke arah itu, bilangan katil akan ditambah menerusi pembinaan hospital baharu selain menaik taraf hospital dan fasiliti sedia ada. Tumpuan diberi kepada hospital sedia ada yang mempunyai kadar penggunaan katil yang tinggi. Faktor lain yang diambil kira adalah kepadatan penduduk, akses kepada perkhidmatan di hospital sedia ada dan peruntukan keuangan kerajaan. Dalam periksa itu, Khairy memaklumkan miskin negara dilanda pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan tidak menghentikan atau mengurangkan perkhidmatan kepada pesakit bukan COVID-19, terutamanya bagi kes kecemasan dan separa kecemasan. Pelan khusus sudah disediakan bagi memastikan pesakit bukan COVID-19 mendapat rawatan sewajarnya. Antara yang dilaksana termasuk pemanjangan waktu operasi klinik pakar atau Dewan Bedah selepas waktu pejabat termasuk pada Sabtu bagi hospital tertentu, juga mengoptimumkan penggunaan hospital bukan pakar dan Hospital Angkatan Tentera Malaysia bagi melaksana pembedahan tertentu melalui konsep hospital cluster.
Yang ketiga, mobilisasi pakar KKM dan pakar swasta ke hospital yang tidak menyediakan perkhidmatan kepakaran tertentu. Jadi remobilization staff ataupun pakar specialty KKM dan juga swasta. Keempat, outsourcing penyumber luaran perkhidmatan tertentu kepada hospital swasta untuk mengurangkan waktu menunggu prosedur ataupun pembedahan. KKM juga akan memperluas perkhidmatan kesihatan secara maya di beberapa hospital dan klinik. Begitu juga meneliti kebolehsanaan penyediaan hospital khas bukan COVID-19 untuk melaksana prosedur atau pembedahan elektif yang tertangguh setelah kadar vaksinasi lengkap negara melebihi 60% dan kes COVID-19 serius berkurang bulan ini. Kari menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Sungai Siput S. Kisawan. Penyertaan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H akan ditambah baik untuk memastikan setiap peserta yang ingin bermaustatin di negara ini adalah terdiri daripada mereka yang berkualiti dan dapat menyumbang untuk menjana ekonomi negara. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bagi semua peserta baru, mereka perlu memenuhi dasar baharu MM2H. Pemegang MM2H sedia ada boleh dipertimbangkan kelanggaran daripada memenuhi dasar semasa seperti keperluan pemilikan akaun simpanan tetap sekurang-kurangnya 1 juta dan pengeluaran maksimum sebanyak 50% dibenarkan ke atas nilai prinsipal bagi tujuan pembelian hartanah, kesihatan dan pendidikan anak-anak. Manakala pensiaran Asset Child mesti sekurang-kurangnya 1.5 juta ringgit. Pendapatan luar negara sekurang-kurangnya RM40,000 sebulan dan lain-lain keperluan syarat yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, bagi semua peserta baru, mereka perlu memenuhi dasar baru MM2H ini bagi memastikan peserta MM2H yang berada di Malaysia adalah benar-benar genuine, berkualiti tinggi dan dapat memberi sumbangan yang positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Berhubung isu negeri Sarawak yang mempunyai dasar MM2H yang liberal berbanding kerajaan persekutuan, beliau menjelaskan ia berikutan Sabah dan Sarawak mempunyai peruntukan istimewa seperti yang telah digariskan di bawah Seksyen 64 dan 65 Akta Immigration 1959-1963. Justru kerajaan negeri Sabah dan Sarawak boleh menyesuaikan syarat-syarat penyertaan program MM2H bagi tujuan pengeluaran PAS lawatan sosial selaras dengan keperluan negeri masing-masing. Datuk Seri Hamzah menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hon Wai dalam sesi waktu pertanyaan Menteri MQT. Kadar pengangguran rakyat Malaysia turun 0.3% pada suku kedua tahun ini iaitu kepada 4.8% berbanding 5.1% yang dicatat pada tempoh yang sama 2020. Jelas Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan, bagi kedudukan pengangguran di peringkat negeri pada suku kedua tahun ini, Labuan dan Sabah mencatat kadar pengangguran lebih 8% iaitu masing-masing pada kadar 8.8% dan 8.7%. Bagi tempoh sama, Perlis mencatatkan kadar pengangguran 5.3%, manakala 6 negeri mencatatkan kadar pengangguran lebih 4.0%, iaitu Kelantan 4.8%, Kuala Lumpur 4.7%, Perak, Selangor dan Sarawak masing-masing 4.4%, serta Terengganu pada kadar 4.2%. Walau bagaimanapun mencatatkan peningkatan tertinggi bilangan penduduk bekerja, namun bilangan pengangguran di negeri tersebut turut meningkatkan sebanyak 2.3% iaitu 3,700 orang daripada 161,000 kepada 165,000 orang. Sementara itu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pula mencatatkan 43.600 penganggur iaitu pertambahan seramai 10.4 ribu penganggur berbanding tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. 7 negeri mencatatkan kadar pengangguran di bawah 4% yang menggambarkan ekonomi negeri tersebut masih beroperasi dengan guna tenaga penuh adalah Sabah, Perak, Sarawak, Kedah, Johor, Negeri Sembilan dan Putrajaya. Datuk Seri M. Sarabanan menjawab pertanyaan macang Datuk Ahmad Jazlan Yaakob.
SOP pencegahan penularan COVID-19 di Parlimen telah ditambah baik. Langkah berkenaan bagi melindungi kesihatan setiap individu dan seterusnya memastikan kelancaran persidangan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun berkata semua ahli Parlimen dan pegawainya perlu melakukan ujian saringan COVID-19 sebaik tiba di Parlimen pada setiap Isnin dan Rabu. Hanya individu disahkan negatif dibenarkan masuk. Sistem penggiliran dalam Dewan Rakyat akan dilaksana setiap sejam. Ahli Parlimen yang menjalani perintah pengawasan di rumah HSO diberi pilihan untuk hadir ke Dewan Rakyat ketika sesi pengundian dengan mematuhi SOP ketat termasuk memakai pakaian pelindung diri PPE. Pasukan petugas KKM akan berada di Parlimen sepanjang persidangan bagi memantau tahap pematuhan SOP ditetapkan. Di atas meja ahli-ahli yang berhormat juga diletakkan alat disinfeksi diri, personal disinfection tool, mini Dismac yang nyah kuman, barang harian dengan efektif. Alat ini adalah untuk kegunaan ahli yang berhormat semasa persidangan Dewan berlangsung. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua ahli yang berhormat agar tidak membuka pelitup muka semasa bercakap dan membahas di dalam Dewan. Bercakap kuat tanpa pelitup muka meningkatkan jumlah jisim aerosol yang terhasil dan selanjutnya akan meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 di dalam Dewan yang mulia ini. Selain itu, tahap kualiti udara dalam Parlimen turut dipertingkat dengan pemasangan penapis udara. Sesi sidang Dewan siang tadi kecoh apabila isu mengenai usul untuk menggantikan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun dibangkitkan ahli Parlimen pembangkang. Perkara itu juga membawa penggantungan ahli Parlimen Jelutong RSN Raya selama 2 hari selepas diarah keluar Dewan apabila enggan menarik balik perkataan memalukan yang dikeluarkan terhadap timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Muhammad Rashid Hasnun. Bagaimanapun, tempoh penggantungan itu dipendekkan kepada hanya sehari berbanding 2 hari yang diputuskan pagi tadi. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Rashid Hasnun ketika membuat keputusan itu turut meminta Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihati ahli Parlimen Jelutong itu supaya tidak lagi mengulangi tindakan provokasi yang membawa kepada penggantungan berkenaan. Saya menghormati Dewan ini dan saya pun perlu dihormati oleh ahli Dewan Rakyat juga. Saya boleh mengambil budi bicara untuk saya putuskan untuk 1 hari dan besok beliau boleh masuk, tapi dengan memberikan syarat Ketua Pembangkang boleh advise dia kurang-kurangkanlah provoking dengan izin supaya kita dapat menyelesaikan banyak perkara dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali kemudian bangun mencelah dengan menyuarakan harapan semua ahli berhormat dapat menghormati sidang Dewan. Saya rasa ketika dibenarkan nanti Jelutong untuk masuk ke Dewan, perlu dibuat satu permohonan maaf secara terbuka. Kerana tindakan Jelutong bukan kali pertama seumpama ini. Agar jadi pengajaran kepada semua di Dewan untuk kita beradab dan tidak biadab dalam Dewan. Baiklah, saudara, sidang Dewan Rakyat ditangguhkan petang tadi dan disambung semula pukul 10 pagi esok. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.